Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam keadaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam kepada Ustaz, dan juga moga-moga antum semua mendapat keberkatan, kerahmatan, kebaikan di mana saja berada, sama ada berada di Singapura, di Johor, di Melaka, di Terengganu, di Kelantan, di Perak, di Pening, dan di mana saja berada. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena memahami bahawa kehidupan kita adalah kehidupan mencari jalan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu benar-benar menjadikan dirinya hamba kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, sesungguhnya mereka yang berkata dengan penuh keyakinan kepada Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu mereka beristiqamah dalam melakukan amal kekal dalam kebaikan di sisi Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu Allah Ta'ala datangkan kepada mereka itu malaikat. Turunlah malaikat kepada mereka. Bila? Yakni ketika mereka nak wafat, datang malaikat, lalu malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanun. Kamu jangan takut, kamu jangan berduka cita. Wa absyirul bil jannah. Maka kamu akan mendapat kabar berita gembira. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan dimasukkan di dalam syurga allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Ini bagi siapa? Ini bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya di dunia, penolong aulia ini, penolong katakan bahawa kekasih Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di atas muka dunia dan juga di negeri akhirat. Dekat negeri akhirat juga mereka beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka mereka akan dapat di dalam syurga, mereka akan dapat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maknanya idam-idamkan. Maka mereka akan dapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nuzula min ghafurir rahim. Sesungguhnya apa yang diberi oleh Allah Ta'ala itu adalah semuanya daripada Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Baik, apa yang kita nak bicara pada malam ini ialah kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Ta'ala kita sebagai hamba, kita dah bicara kemarin, kita kena tumpukan ibadah dan jangan menangguh-nangguhkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa yang sebaiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jatuh kepada maksiat,
ataupun kita lalai di dalam melakukan ketaatan, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pada muka surat yang ke-15 dalam kitab Hikam. Kitab Hikam, Hikam Jawi daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah dihuraikan oleh Tuanku Pulau Manis, Syekh Abdul Malik nama sebenarnya. Baik, kita tengok. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. La tatlubu minhu an yakhrujaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Maksud dia, jangan engkau menuntut daripada Allah, jangan kamu meminta daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa mengeluarkan ia akan dikau supaya kamu ini dikeluarkan. Nascaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Nascaya nanti kamu akan dikeluarkan daripada ke satu keadaan yang lain. Maka jikalau dikehendakinya akan dikau, nascaya dikerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkannya. Dan seandainya Allah Ta'ala telah menetapkan kamu dalam keadaan di situ, keadaan yang baik, maka kamu terima dalam keadaan yang baik itu. Kalau tidak, nanti Allah Ta'ala keluarkan kamu kepada keadaan yang tidak baik. Lalu dikatakan bahawa di sini mengajar kepada kita, seandainya Allah telah meletakkan kita satu keadaan yang baik, satu keadaan, maka kita kena terima keadaan itu. Dalam ketetapan Allah menetapkan keadaan itu, pastikan keadaan yang kita ada di situ tidak menghalang kita beribadah kepada Allah dan juga tidak membawa kita kepada maksiat. Apa maksudnya ini? Begini contohnya. Contohnya kita bekerja. Bila kita bekerja dalam satu pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan itu membawa kepada hati kita tidak tenang, tidak suka. Dalam satu keadaan tadi, ataupun kita merasakan pekerjaan yang kita dapat tadi, tak kira lah sama ada bekerja di kilang ataupun bekerja maknanya sebagai ahli perniagaan dan seumpamanya. Jadi bila kita berniaga, contohlah kita ambil mudah berniaga. Seandainya kita berniaga, lalu perniagaan kita ini tidaklah membawa keuntungan yang besar, jadi kita hanya orang kata sekadar boleh makan sahaja, berniaga tidak sebagaimana orang lain. Walaupun perniagaan kita sudah lama, kita jual kedai runcit lama, orang lain dah boleh jadi pasar raya dah, kita masih lagi begitu sahaja. Tetapi pekerjaan yang kamu ceburi itu, pekerjaan yang ada bersama kamu itu tidak menghalang kamu ibadat. Walaupun kamu tidak kaya, tetapi tidak menghalang kamu ibadat. Dan kamu boleh beribadah kepada Allah dengan tenang, dan juga kamu boleh menumpukan maknanya kebaikan-kebaikan yang lain. Walaupun maknanya hati kamu kalau boleh mau lebih lagi. Contohnya, kalau boleh meniaga nak maju besar, tapi perniagaan kita begitu saja, bagaikan tidak ada perubahan. Tetapi dalam keadaan begitu tidak mengganggu ibadat. Tiba-tiba kamu berfikir, mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah perniagaan aku ini besar, biar jadi umpama pasar raya besar, jadi gedung yang besar. Nanti satu hari nanti, seandainya apabila engkau memberi kekayaan yang besar pada aku akan buat begini. Maka Allah dah tetap dah, dia duduk dalam keadaan begitu, tapi dia minta dengan Allah nak lebih daripada itu. Dan kalau dia duduk dalam keadaan begitu,
dia sudah boleh beribadah kepada Allah, dia boleh beribadah pada Allah, tetapi hatinya rasa tidak suka kerana ingin melebihi ataupun ingin lebih lagi, lalu dia minta pada Allah Ta'ala. Bila dia minta pada Allah, Allah boleh beri. Mu nak pasar raya, Allah boleh beri pasar raya. Allah Ta'ala boleh beri lebih pada itu, Allah Ta'ala boleh beri. Tetapi bila kamu meminta-minta dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah dah letakkan kamu di tempat yang baik, kamu beri, minta, Allah boleh pindahkan, memberi kepada tempat yang lain. Tetapi kadang-kadang ia membawa kebinasaan. Kebinasaan kepada kamu. Contohnya apa? Contohnya kembali tadi. Nak faham je ni, kembali tadi. Okey, baik. Saya contohkan, orang ini dia berniaga. Jadi perniagaan dia jual barang-barang runcit contohnya. Jadi perniagaan dia sudah lama. Jadi bila perniagaan dia sudah lama, dia berfikir, sepatutnya saya dah berniaga ni, kedai runcit ni sepatutnya dah boleh besar dah kedai saya, dah boleh jadi dah, kalau boleh dah jadi macam pasar raya dah maknanya. Tetapi kedai dia ini tak besar-besar. Boleh tak dia nak beribadat? Boleh tak terganggu beribadat. Beribadat pun tidak terganggu dan dapat selamatkan dia daripada maksiat. Perniagaan dia contohnya tidak terlibat dengan riba. Perniagaan dia tidak perlu bertemu dengan orang-orang yang maknanya yang mungkin susah nak berbicara, ataupun perniagaan dia memang boleh tenang dah untuk kehidupan dia. Tetapi dia minta, kalaulah andai kata Engkau memberi kepada aku ya Allah, biar aku boleh bina pasar raya besar, maknanya seperti pasar raya besar, maka saya akan tolong orang, saya akan infak, saya akan bina madrasah, macam-macam lah buat baik. Baik, Allah boleh beri, Allah Maha Kaya. Tetapi bila kamu meminta sangat, sedangkan keadaan yang kamu ada sudah baik sebenarnya, kamu meminta, nanti Allah boleh beri. Tapi jangan sampai bila Allah beri kepada kamu, Allah palingkan kamu daripada dia. Lalu dapatlah dia banner sebuah pasar raya besar. Contoh je ni. Contoh. Dapat banner dia sebuah pasar raya besar. Bila dapat banner sebuah pasar raya besar, dia akhirnya sibuk dia. Bila sibuk dia, dulu dia boleh pergi masjid. Dulu dia boleh pergi ke masjid, dulu dia boleh beribadat kepada Allah Ta'ala, dulu dia boleh maknanya hubungan silaturahim. Bila majlis kahwin keluarga dia pun dia boleh pergi, ataupun bolehlah anak beranak dia sakit, boleh pergi ziarah. Tapi bila sudah pasar raya besar, akhir sekali ahli keluarga jemput majlis kahwin pun tak boleh pergi. Sebab apa? Sibuk nak urus pasar raya besar ni. Anak beranak sakit pun tak boleh nak pergi ke hospital. Sebab apa? Sebab nak urus pasar raya besar ni. Akhirnya apa? Akhirnya Allah berilah apa yang kamu nak, sedangkan kamu dipalingkan oleh Allah. Inilah bahayanya. Inilah bahayanya dalam keadaan kita meminta sesuatu, Allah letakkan di suatu keadaan kita nak lagi yang lebih, lalu Allah Ta'ala meminta kepada Allah, lalu Allah beri, dalam keadaan Allah palingkan kita dengan dia. Maka dalam keadaan macam itu, janganlah kamu mohon kepada Allah. La tatlubu minhu, jangan kamu mohon kepadanya, an yukhrijaka min halatin, bahawa ia mengeluarkan kamu daripada sesuatu hal, yakni sesuatu ketentuan. Min halatin liyasta'milaka, supaya ia memberikan kamu kepada keadaan yang lain daripada kedai kecil, kalau boleh nak jadi pasar raya contohnya. Contoh saja ni, maknanya fima siwaha, pada yang selain daripada itu. Falau aradaka, seandainya Allah Ta'ala menghendaki kamu,
lasta'malaka min ghairi ikhraj, dia akan menggunakan kamu tanpa mengeluarkan kamu hal tanpa kepada kamu tanpa mengeluarkan tadi. Kalau Allah nak beri kebaikan, kamu tak payah minta-minta, Allah beri nanti keadaan tadi. Allah bagi kebaikan kepada kamu. Maka dalam keadaan macam ini disuruh apa? Disuruh begini. Yang pertama, apabila Allah telah menetapkan kita sesuatu perkara dan perkara itu tak kira sama ada berbentuk duniawi ataupun berbentuk ukhrawi. Duniawi seperti apa? Seperti berniaga, bekerja di kilang-kilang, di sektor swasta ataupun kerajaan, ataupun bertani, ataupun berbentuk ukhrawi seperti belajar ilmu agama. Seperti belajar ilmu agama, menghafal Quran dan seumpamanya. Kemudian keadaan yang Allah Ta'ala timpa dah pada kamu dengan nafsu kamu rasa tak sesuai, tak sesuai, tak minat lah dengan ni, ataupun rasa tak sesuai. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa inginkan sesuatu yang lain lagi. Maka boleh jadi kepada anggapan kamu, kalaulah pada anggapannya, kalaulah diberi keadaan yang lebih baik, ingin menambahkan ibadat. Saya kalau dapat membina pasaraya, saya akan infak banyak pada orang ramai, katanya begitu. Padahal keadaan yang dia ada, keadaan yang sudah ada itu tidak menghalangi dia daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah keadaan yang sudah ada yang Allah tetapkan kamu itu tidak menghalangi kamu dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kamu tetaplah dengan apa yang ada, tetapkan dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu. Dalam waktu yang sama, tumpukan ibadah kepada Allah. Ini banyak berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya kadang-kadang dengan sifat kita inginkan sesuatu, tanpa kita sedar bahawa Allah Ta'ala palingkan kita dengannya. Maka katanya orang-orang yang mencapai makrifat kepada Allah, orang yang sudah memahami dalam hal keadaan ini, dia mengetahui Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sudah mengetahui kehidupan kita mengabdikan diri kepada Allah. Selagi mana kita sebagai hamba, kita kena mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian kita juga dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala suruh kita mencari rezeki, lalu kita pun mencari rezeki. Maka di sinilah pertembungan. Ramai manusia mencari rezeki meninggalkan ibadah. Ramai manusia begitu. Kesibukan dia mencari rezeki, dia meninggalkan ibadah. Sedangkan yang diperintahkan kita mencari rezeki untuk menolong ibadah, bukan disuruh kita mencari rezeki sampai meninggalkan ibadah. Jadi kalau sesiapa yang mencari rezeki sampai meninggalkan ibadah, inilah satu maknanya satu kesalahan ataupun kurang adabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, ketika mana kamu mencari rezeki, kamu ini tumpukan ibadah kepada Allah, pastikan rezeki itu tidak menghalang beribadat. Maka apabila sudah dapat menumpukan rezeki, maka orang yang makrifat kepada Allah, dia tidak meminta-minta berada kepada Allah duduk dalam keadaan yang lain, kecuali dia meminta dalam keadaan keubudiyah kepada Allah, supaya dia mohon agar diciptakan, diberi takwa, itu lain. Tetapi kalau dia memohon seperti apa? Seperti macam kita bagi contoh tadi, seandainya kita kata, ya Allah, seandainya Engkau menjadikan aku kaya, aku akan buat demikian. Memikirkan demikian, bagaimana kalau aku akan jadi kaya. Maka kedudukan dia yang fakir ataupun miskin, dia mohon kepada Allah. Sedangkan ketika mana dia fakir dan ketika mana dia miskin tidak menghalang ia ibadah kepada Allah.
andai kata saja dia miskin, dia fakir, tetapi fakir dia memberi mudarat kepada ibadah dia, kepada agama dia, maknanya maka ketika itu boleh dia minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya, jadikanlah aku orang yang maknanya dilimpahkan rezeki agar aku dapat ibadat, kerana kemiskinan aku ini membawa kepada maksiat. Contohnya seperti apa? Seperti peringkat mencuri dan seumpamanya. Maka di sinilah sifat kita kena faham. Di sinilah guru, mursyid, murabbi dia mengatur keadaan anak-anak muridnya supaya mengenali, memahami bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok apa maksudnya lagi, yakni bahawasanya apabila ada seorang itu atas suatu hal, ada satu hal kita letak sebagai contoh, ia duduk dalam satu pekerjaan yang tiada muafakat kehendaknya, pekerjaan itu tidak muafakat, yakni yang dia tak minat, pekerjaan itu dia tidak minat, tiada muafakat kehendaknya, adalah ia takluknya pada agama ataupun pada dunia, yang mana yang benda tu yang tidak berminat dengan dia, yang dia rasa tak sesuai dalam pekerjaan tu, sama ada pekerjaan tu berkaitan dengan dunia seperti berniaga ataupun pada agama. Takluk ia pada agama atau pada dunia. Agama seperti menuntut ilmu, telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada dalam makam ibadah, sedangkan Allah dudukkan kamu dalam makam ibadah. Ini juga penyakit. Seperti apa? Seperti kadang-kadang berlaku, saya ada madrasah, jadi pengalaman kita lah, pengalaman kita, ada satu orang ayah dia datang jumpa, dia kata, alhamdulillah anak saya duduk dengan ustaz, saya rasa tenang, hati suka, dia kata, saya harap sungguh anak saya ini, maknanya. Maka saya kata, insya-Allah saya akan cubalah bantu setakat mana yang mampu, dan saya juga tarbiyah setakat mana yang boleh saya mampu tarbiyah, serah pada Allah Taala. Maka anak dia ini rajin belajar. Alhamdulillah anak dia rajin belajar. Cuma anak dia ini dia agak lambat sikit faham, tapi rajin. Alhamdulillah dia rajin. Maka selang beberapa lama berlakulah cuti panjang. Ada cuti panjang. Tiba-tiba bila saja buka madrasah, anaknya tidak hadir-hadir, tidak datang. Anaknya tidak datang. Jadi heran. Akhirnya ayah dia pun dengan rasa sedih, sangat sedih, bagi tahu, tak tahulah ustaz, dia kata anak saya ini tiba-tiba tak nak pergi belajar. Tiba-tiba tak nak pergi belajar. Jadi kita tak boleh nak kata apa-apalah, nak macam mana. Kalau anak dia ada, kita boleh nasihatkan. Selang beberapa lama, sang anak tadi, pelajar kita itu yang sudah berhenti itu, dia telefon. Dia kata, minta maaf ustaz, sebenarnya hati tu memang nak belajar, tetapi bila dia jumpa dengan kawan, dia mari fikir. Dia kata kalau ada duit kan sedap. Maknanya kalau ada duit kan sedap. Dan saya tengok kawan-kawan semua kerja, semua ada motor, ada handphone molek-molek. Jadi terfikirlah nak mendapat ni, nak kerja. Katanya kalau boleh nak bantu ayah dia. Sebab tu dia ambil keputusan, dia berhenti kerana tengok orang lain. Dan bukan dia rasa kalau dia belajar ni rasa tak berapa sesuai kehendak dia, katanya. Tapi apa yang berlaku, akhirnya dia buat pengakuan. Dia kata kalau dulu masa duduk dengan ustaz belajar di pondok, kita jaga gak semayang ibadat, tapi ni jadi lara. Maknanya ni jadi lara. Di sini kita kena faham, bila Allah sudah tetapkan kamu, Allah tetapkan kamu jadi pelajar agama, duduklah belajar agama. Janganlah kita duduk sibuk. Nanti kalau ada kerja sedap, biar sampai masa Allah keluarkan kita.
Sampai masa Allah Ta'ala keluarkan kita. Surah Habib belajar, Allah keluarkan kita, Allah Ta'ala bagi. Jadi belum apa-apa kita dah fikir dah, kerana rasa tak sesuai dengan kehendak kita. Di sini kita kena memahami, kadang-kadang perasaan kita merasa tidak sesuai dengan kehendak kita itu, kadang-kadang dia itu daripada nafsu kita yang tersembunyi. Kerana apa? Kerana kita inginkan sesuatu, sedangkan hal kita hari ini sudah elok kita dalam menumpukan ibadah. Baik, nak bagi faham lagi dalam matan ini, ada satu orang sahabat. Cerita ini ada di dalam kitab Tanwir Qulub antaranya. Ada kata cerita ini tidak sahih dan seumpamanya, tapi ulama-ulama besar mendatangkan kisah ini di dalam kitab, dalam kitabnya. Baik, ada satu orang yang bernama Sa'labah. Antum semua faham cerita ini, tapi dia ada kaitan dengan matan ini. Sa'labah ini hidup susah, kehidupan dia susah. Saya cerita ni ambil dalam kitab Tanwir Qulub daripada Syekh Ibn Athaillah. Sa'labah ini hidup susah, sehingga dikatakan bahawa selepas sembahyang dia tidak berzikir dengan Rasulullah, dia terus balik. Lalu Rasulullah merasa hairan, kenapa sahabat ini lepas sembahyang terus balik, lepas sembahyang terus balik. Akhirnya Rasulullah memanggil Sa'labah tadi. Bila dipanggil, Rasulullah panggil sahabat ini, dikata, ya Rasulullah, saya kehidupan sangat susah, sehingga dikatakan bahawa bila saya semayang saya kena cepat-cepat balik, kerana pakaian isteri saya ini tidak mencukupi menutup aurat di dalam sembahyang. Jadi begitu susahnya. Lalu dia pun mohon pada Rasulullah agar berdoa pada Allah, biar saya jadi kaya. Rasulullah kata kepada sahabat ini, Sa'labah ini, cukuplah apa yang kamu rasa susah. Rasulullah susah juga, Rasulullah pun fakir, maknanya dalam keadaan fakir ilallah, mana fakir kepada Allah, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Jadi Rasulullah mengajar sahabat, kamu tidak ada apa-apa, tapi kamu ada Allah, kamu lebih daripada apa yang kamu ingin ada, apa yang kamu inginkan. Lalu katanya Rasulullah pada sahabat ni, cukup kamu tengok Rasulullah ini contoh bagi kamu. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, seandainya engkau doakan aku menjadi kaya, aku akan buat begini-begini, aku akan bagi pada fakir miskin, aku tidak akan lupakan orang-orang yang susah. Maka Rasulullah dalam kisah tu, Rasulullah agak keberatan jugalah nak doakan, dan Rasulullah suruh dia sabar, duduklah keadaan gini. Sebab apa? Keadaan begini, fakirnya kamu tetap sembahyang dengan Rasulullah, fakirnya kamu susah, kamu berdampingan dengan para sahabat-sahabat dalam majlis ilmu, beribadat bersama Rasulullah. Tapi dia minta juga supaya Rasulullah bagi dia, Rasulullah doakan dia. Oleh kerana dia meminta, akhirnya Rasulullah doa Rasulullah ini makbul. Akhirnya selepas daripada itu, dia ada diberi hadiah kambing daripada 2 ekor, membiak sampai kota Madinah dipenuhi dengan kambing-kambing sahabat Nabi ini. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, bila dalam keadaan macam itu, Rasulullah tanya kepada sahabat, bagaimana keadaan Sa'labah? Katanya, alhamdulillah ya Rasulullah, Sa'labah sudah tidak macam dahulu, kehidupan dia sudah baik. Rasulullah kata, aku bukan tanya yang itu, aku tanya tentang ibadahnya. Lalu Rasulullah memberitahu melihat bahawa dahulu dia bersama dengan Rasulullah, akhirnya daripada setiap hari jadi seminggu beberapa hari, akhirnya seminggu sekali ada jumpa Rasulullah, kadang-kadang sebulan sekali jumpa Rasulullah. Lalulah bila ditanya, orang akan berkata Sa'labah sibuk menguruskan kambingnya. Tiba-tiba turun ayat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada sedikit harta daripada mereka sebagai sedekah yang wajib, yakni zakat, untuk menyucikan hartanya, membersihkan jiwanya. Tetapi ketika mana sahabat minta untuk dia bayar zakat, dia tangguhkan lagi. Dia tangguh, maknanya. Lalu dia kata, kalau dia ingin, nantilah kamu kutip dulu yang lain, nanti kalau aku rasa nak bayar, aku bayar zakat, katanya.
Akhirnya bila sahabat ini yang kutip tu kutip yang lain, maka banyaklah nak sebelum hantar Rasulullah tu singgah ke dia pula. Dia kata ni banyak ni zakat orang-orang lain ni. Bagi yang kamu tak lagi. Katanya dah banyak dah zakat ini, cukuplah dengan zakat orang lain. Akhirnya dia tak nak bayar. Akhirnya bila dia tak nak bayar, sahabat jumpa Rasulullah, serahkan zakat yang dikutip. Rasulullah tanya, ini yang salabah? Tak, ini orang lain. Mana yang salabah? Salabah tak nak bayar lagi. Akhirnya Rasulullah pun maknanya berdoa kepada Allah agar dibinasakan hartanya. Bukan dirinya tetapi hartanya, dia tidak binasa. Hartanya kenapa? Kerana hartanya itu membinasakan dia dalam beribadah kepada Allah. Baik, kita kena fahamlah sekarang ini. Kalau kita nak lebih-lebih, keadaan kita yang ada sekarang ni, boleh tak beribadat? Boleh. Alhamdulillah. Baik, kalau kamu nak lebih-lebih, kalau Tuhan bagi lebih, agak-agak boleh konsisten tak dalam ibadah? Boleh tumpu tak ibadah? Kalau kata boleh, Alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, tak berani jamin, bersyukurlah, keduduklah kamu dengan kekallah kamu dalam kebaikan di tempat yang Allah Ta'ala letakkan. Jangan kamu ingin mencari yang lebih, meminta-minta dengan Allah, maknanya sampai Allah beri, akhirnya Allah Ta'ala palingkan. Dan kalau Allah ingin memberi tanpa kamu meminta-minta, Allah beri lebih baik daripada apa yang kamu minta. Baik, dikatakan bahawa telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada makam ibadah dan makam mujahadah. Allah dah tetapkan kamu. Biarlah kamu miskin pun, biarlah kamu sederhana pun, biarlah perniagaan kamu tak maju, biarlah kita bekerja tak naik pangkat pun tak apa. Tapi Allah tetapkan kita, Allah dudukkan kita di makam ubudiyah, atau Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan begitu, Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa Allah letakkan kamu di makam ibadah dan mujahadah, maka jangan engkau tuntut, kamu minta kepada Allah keluar daripada demikian itu. Tambah waktu, minta lagi yang lain yang keluar daripada demikian itu kepada makam yang terlebih tinggi, nak lebih lagi. Kita pun minta, sedangkan tempat yang Allah Ta'ala letakkan kamu itu sudah cukup, boleh tumpuk ibadat, tapi kamu minta yang lain lagi, minta yang lain yang lebih tinggi daripadanya, seperti makam ubudiyah dan juga musyahadah. Ini dalam bab orang yang beribadat, dia ada satu makam ibadah. Atas sikit pada ibadah dia panggil ubudiyah, atas sikit pada ubudiyah dia panggil ubadah. Begitu. Jadi dalam keadaan macam itu, begitu juga ada makam mujahadah. Lepas makam mujahadah, atas sikit pada mujahadah, musyahadah. Muraqabah, atas lagi muraqabah, musyahadah. Begitulah gambaran. Baik. Jadi dikatakan bahawa kalaulah kamu duduk dalam makam ibadat, jadi kalau duduk dalam makam ibadat, kita beribadat. Orang yang makam ibadat ini makam orang awam. Ibadat yang mereka lakukan ini, dalam ibadat ini kadang-kadang ada ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas. Kadang-kadang ibadat itu awal waktu, kadang-kadang lewat. Maknanya jadi ibadah adalah orang yang melakukan ibadat belum lagi sempurna istiqamah. Tetapi apabila seseorang itu dalam melakukan ibadah kepada Allah telah mencapai istiqamah, maka dipanggil ubudiyah, peringkat lebih tinggi lagi. Jadi kamu ini maknanya dalam peringkat ibadah, kamu tumpu pada ibadah sehingga Allah Ta'ala tukarkan kamu, naik makam kamu kepada ubudiyah. Jadi di dalam kita melakukan ibadat ini, saya nak bagi satu tip, satu perjalanan ilmu yang saya ambil daripada para guru, iaitu satu orang Habib
Kita belajar dengan guru kita, ada yang syekh, ada yang makna ustaz, ada yang habib maknanya. Jadi ada satu orang habib tu dia kata dalam kamu menduduk dalam satu ibadah. Kamu duduk di dalam satu ibadah. Bila duduk di dalam satu ibadah itu kamu kekalkan di situ dahulu. Maknanya jangan gaduh-gaduh nak cepat-cepat tinggi naik. Gaduh-gaduh cepat naik, sehingga Allah nanti atur kedudukan kamu semakin naik. Macam mana? Contohnya begini ya. Contohnya dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ini, kita nak cari jalan ibadah itu, kita nak cari jalan istiqamah. Ramai orang bertanya tentang istiqamah. Dan ustaz sampai pergi Indonesia nak tanya jalan, macam mana jalan istiqamah. Maka kita pernah bertanya dengan Kiai Muzaki Shah. Dia bertemu dengan beliau, mari jauh-jauh daripada Malaysia ke Indonesia, tujuan ni nak tanya macam mana nak cari istiqamah. Dan kita pernah bertanya dengan satu orang Syekh Mahmud Maghlani daripada Madinah, bagaimana nak cari istiqamah. Kita pernah berjumpa dengan Habib di Tarim sana, di Tarim Yaman, tanya bagaimana istiqamah. Maknanya jadi apabila kita melakukan amal, saya tertarik dengan satu Habib kata kamu duduk di tempat kamu dulu. Apa dia? Baik, ketika mana kamu ingin mulakan ibadah, ustaz contohkan kamu ingin berselawat. Ada orang yang semangat dalam berselawat, maka dia bukan ahli dalam selawat, dia baru nak berselawat, lalu dia terus selawat sampai 1000 kali sehari. Sebelum ni tak selawat, selawat 1000 kali sehari. Ini salah dalam ibadat. Bukan salah apa. Kadang-kadang maknanya kita ini dalam melakukan ibadat tidak membawa kepada istiqamah, antaranya dengan sebab-sebab begini. Maka kata satu orang Habib, kamu tetapkan, yang pertama kamu tetapkan ibadat. Apa dia? Saya nak sembahyang sunat duha setiap hari. Saya nak baca Quran 1 juzuk setiap hari. Setiap hari. Maka bila kita nak tetapkan sembahyang sunat duha 2 rakaat itu, maka tetapkan dia itu selama 40 hari. 2 rakaat 40 hari. Baca Quran 1 juzuk 40 hari. Selepas daripada itu baru dah mau naik sikit, 2 juzuk 1 hari. Selepas 40 hari, sehingga Allah menjadikan kita merasa selesa dengan ibadat tadi. Jadi orang Terengganu kata jangan duk gaduh-gaduh dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu dalam bab sudut ibadah. Dalam bab sudut pekerjaan, kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala pekerjaan. Pastikan pekerjaan yang kita ceburi itu tidak menghalang ibadat. Pekerjaan yang kita ceburi itu tidak membawa kepada maksiat. Maka kita terima, kita bersyukur dengan Allah yang beri tadi, dan kita serah kepada Allah. Jangan kita mendesak Allah, ya Allah Tuhanku, kalau engkau memberi aku kaya, aku akan buat begini, kalau begini. Kita nak lebih lagi. Kita bimbang pemberian Allah itu, Allah memberi apa yang kita minta, tetapi Allah palingkan kita dengannya. Ini yang tidak dikehendaki. Maka orang yang ahli makrifat, dia duduk dalam keadaan itu sehingga Allah Ta'ala bagi, dia tidak gaduh meminta-minta. Imam An-Nawawi tidak meminta diberinya isteri dalam keadaan dia ini bujang. Kerana apa? Kerana sibuk dengan ibadat ilmu, mentelaah ilmu. Akhirnya Imam Nawawi mati dalam keadaan tidak beriman. Tidak berkahwin. Tidak berkahwin. Baik. Kata ulama lagi, orang yang mengenal Allah Ta'ala ini dalam bab keduniaan tadi, dia tidak, orang kata dia tidak gaduh, dia terima apa yang Allah Ta'ala bagi. Maka dia tidak meminta. Kalau dia tak ada isteri, dia tak minta isteri.
tujuan dia nak beribadat. Seandainya kalau dia tidak ada isteri, membawa dia kepada terganggu ibadat, hati gelisah sama, ketika itu barulah dia meminta. Kerana apa? Kerana apa yang dia ada sekarang ini membawa kepada terhalang ibadat. Baik. Kalau terhalang ibadat, tak apa. Orang fakir dia tak perlu minta kaya, tetapi fakir je terhalang ibadat, dia boleh minta kaya. Begitu gambarannya. Baik, kita tengok lagi. Maka adalah yang demikian itu daripada ikhtiar atau Allah, pilihan Allah. Itu adalah pilihan Allah Ta'ala, dan tiada ikhtiar bagimu di dalam demikian itu. Maka saya gira jangan bagimu menuntut keluar daripadanya dengan nafsumu. Jadi bila Allah Ta'ala sudah tetapkan kamu, begitu, kamu ni sebagai penuntut ilmu agama, belajar pondok, jangan duk gaduh nak keluar, nak kerja dan sebagainya. Maknanya kerana apa? Kerana permintaan kamu tu kadang-kadang menuntut kamu keluar itu adalah daripada nafsu, maknanya. Dan ada yang demikian itu memindahkan hukum waktunya dan membawa kepada memindah, maknanya kamu seolah-olah kamu meminta dari segi hukum waktu yang kita bicara, sampai masa waktu Allah tetapkan, Allah hantar, Allah tak akan beri, tapi kamu duk minta-minta, duk gaduh-gaduh, maknanya di atas ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan hendak mengadakan yang lain yang telah dinyatakan oleh Allah, sedangkan Allah dah letakkan kamu situ, tapi kamu nak yang lain lagi. Allah dah letakkan keadaan kamu begitu, kamu nak yang lain daripada itu, maka itu membawa kepada kamu ini nanti dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang banyaknya, maknanya maknanya yang banyaknya berlaku dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ini inginkan sesuatu dan merasa tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Di sinilah ulama mengatakan kamu jaga-jaga adab kamu dengan Allah. Adab kita dengan Allah ini halus. Kenapa adab kita dengan Allah Ta'ala ini halus? Maknanya Allah melihat hati kita. Allah Ta'ala telah letakkan kita di sini seolah-olah kamu nak lebih kat lain. Apa yang Allah letakkan kepada kamu itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik. Baik, contoh lagi. Maknanya saya seorang pendakwah. Saya pun bacalah kitab. Kerja saya baca kitab saja. Maka saya tak terfikir dah nak berniaga. Saya tak terfikir berniaga, saya tak terfikir je. Tiba-tiba saya pun tengok satu orang kaya. Datang rumah saya naik kereta mewah, datang macam makna kaya. Saya pun terfikir, sedap juga jadi orang kaya. Dibandingkan dengan ustaz jadi orang kaya, rasa sedap jadi orang kaya pula. Maka ketika itu saya pun sibuk dah. Saya pun tanya dia, apa-apa projek yang boleh ustaz nak berniaga. Contohnya jadi macam kamu ni. Dia pun cadanglah, ustaz kita buat gini. Maka saya pun ceburlah bidang perniagaan. Jadi bila cebur bidang perniagaan tadi, saya akan berkata, begitu biasanya begitu. Saya akan kata, saya ini bila berdakwah, saya berniaga ini, tujuan saya untuk madrasah, tujuan saya untuk supaya orang tengok. Maknanya saya bawa ilmu ni, maknanya Allah Ta'ala beri ke dunia pun kita boleh tawan dengan sebab ilmu. Macam mana alasan? Tanpa kita sedar, alasan itu adalah alasan yang berlandaskan nafsu. Nak tahu macam mana? Nak tahu dia, bila terlibat saja dengan perniagaan, tiba-tiba dakwah pun hilang. Tiba-tiba perniagaan, tiba-tiba ibadat pun berkurangan. Maka di sinilah kita nak katakan bahawa kamu sebenarnya telah salah adab dengan Allah. Allah letakkan kamu dah tempat yang baik, kamu nak cari yang lain. Maka itulah yang berlaku. Seorang pendakwah bercita-cita nak jadi ahli perniagaan contohnya. Sedangkan dia jadi pendakwah tu dah bagus dah. Maknanya seorang peniaga, seorang yang bekerja, dia
okey dah dengan kerja dia tu, dengan kedai dia pun dah okey dah. Tetapi mari fikir pula, sedangkan masa kerja dia, kedai dia dah molek tu, dia boleh pergi kuliah maghrib dan sebagainya. Dia kata tak boleh lah, kita nak cuba bidang hal tanah pula. Kerana apa? Hak tanah ni sekali orang beli tanah ni ribu-ribu, maknanya untung besar. Akhirnya tinggal perniagaan ada, masuk perniagaan hal tanah, tiba-tiba jadi lalai kepada Allah. Di sinilah dia kata Allah letakkan kamu tempat yang baik, kamu fikir dengan nafsu kamu nak yang lain, Allah bagi, tidak ada masalah. Allah Maha berkuasa, Allah boleh bagi, tetapi Allah palingkan kamu. Kerana apa? Kamu telah salah adab, kerana rasa tidak sesuai, tidak suka dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Inilah jaga dalam perkara ini, kena memahami pilihan Allah, itulah pilihan yang terbaik. Dan telah menceritakan setengah mereka itu. Ada satu kisah menceritakan bahawa adalah ia berkata, gemar aku jikalau aku meninggalkan asbab. Dia kata kalau aku tak bekerja, kalau aku tak bekerja, aku lebih sukalah kalau aku tak bekerja. Maknanya aku nak tinggalkan asbab. Dan diberi aku tiap-tiap hari 2 keping roti. Dia mari fikir, dia kata kalau aku tak bekerja, tapi aku boleh makan tiap-tiap hari 2 keping roti. Kerja tak, tapi dapat makan. Sedap kalau gitu. Dia fikir begitu. Dia fikir macam tu. Tujuan dia apa fikir itu? Kata malah lah nak kerja-kerja, malah lah sebab nak tumpu ibadat. Kalau aku tak bekerja, aku tutup kedai contohnya. Maknanya aku tutup kedai. Ada di kalangan kita yang buat cermin, kedai cermin kereta contohnya, aku tutup kedai. Ada kalangan kita yang kedai makan, aku tutup kedai katanya. Kenapa? Kerana nak beribadat pada Allah. Tapi nak buat macam mana? Kalau dapat duit, kedai tutup tapi duit dapat. Sikit-sikit dapat cukup makan sebab nak tumpu ibadat pada Allah Ta'ala. Maknanya. Lalu seorang ini dia fikir, dia kata kalaulah Allah Ta'ala bagi aku 2 keping roti setiap hari dan aku akan dan aku tinggalkan pekerjaan aku, tinggalkan asbab yakni pekerjaan, dan aku dapat 2 keping roti. Maknanya tiap-tiap hari 2 keping roti, dan dikendaki yang demikian itu istirahat supaya dia rehat daripada kerja, ia daripada Allah, istirahat ia daripada Allah asbab. Maknanya dia boleh rehat daripada bekerja untuk nak beribadat pada Allah. Maka di penjaranya aku. Akhirnya bila dia niat macam tu, Allah Ta'ala jadikan dia ini ada satu isu kes, dia ditangkap, akhir kali masuk dalam penjara. Sungguhlah dia ada dalam penjara tadi, dan ada di penjara itu didatangkan baginya tiap-tiap hari 2 keping roti. Bila dia kata begitu, akhirnya masuk dalam penjara, dapat sungguh 2 keping roti setiap hari. Maka lanjut atasku masa yang demikian itu. Begitulah setiap hari dapat 2 keping roti, begitulah sehingga gundah aku. Akhir kali dia berfikir, sedap duduk kat luar lagi lah maknanya. Jadi dia pun fikir, bila dia duduk dalam penjara dapat 2 keping roti gitu, akhirnya dia rasa menderita duduk dalam penjara. Tak bebas dan sebagainya, nak beribadat, tak boleh nak dengar majlis ilmu, nak boleh jumpa orang-orang alim. Maknanya jadi sebenarnya apa yang dia nak tu, dia duduk dalam penjara tu lah kehendak dia. Kehendak dia, kononnya begitu. Aku kalau dapat 2 keping roti, tak kerja, aku nak tinggal kerja, maka bolehlah, maknanya bolehlah aku beribadat pada Allah, katanya. Lalulah dia pun duduk gitu, dia pun marilah gundah dalam hatinya. Maka berfikir aku dalam satu hari daripada pekerjaan aku. Dia pun fikir, alangkah baiknya keadaan dulu. Aku bekerja, aku dapat makan, kemudian aku boleh beribadat. Berbeza dengan hari ini, aku dapat kerja, aku duduk dalam penjara, tapi payah nak bekerja. Maknanya payah juga, akhirnya payah juga nak tumpu ibadat. Maknanya maka dikata orang bagiku
bahawasanya engkau menuntut daripada kamu tiap-tiap hari 2 keping roti. Orang pun kata, itulah mu kata gitu, mu nak 2 keping roti tiap-tiap hari. Akhir-akhir Allah Ta'ala masuk kamu dalam penjara. Maknanya, dan tiada engkau menuntut daripada kamu afiat. Sepatutnya kamu mintakan, maknanya keselamatan dalam beribadah kepada Allah. Minta sihat boleh beribadat. Minta sihat boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Patutnya kamu minta begitu. Maka kami beri akan dikau yang engkau kehendaki akan dia. Allah berilah. Katanya begini, katanya ketika mana dulu dia bekerja, lalu dia kata kes kerja ni terganggu, dia nak beribadat. Lalu dia kata kalaulah dia tak kerja, nak rasa-rasa nak berhenti kerja, tapi nak dapat makan 2 keping roti sehari. Akhirnya begitu kehendak dia, Allah Ta'ala tunaikan. Dia ditangkap, masuk penjara, maka setiap hari dapat 2 keping roti. Tapi duduk dalam penjara, dia kata tak sempurna ibadat di situ. Sedap duduk luar macam dulu juga. Tiba-tiba bila dia kata macam tu, dia dengar suatu suara. Dia kata, apa yang berlaku pada kamu sebab kamu minta. Allah letak dah kamu kat luar molek-molek, mu yang minta supaya nak dapat 2 keping roti tanpa bekerja. Sebab tu Allah Ta'ala letak kat kamu gitu. Sepatutnya kamu minta lah kepada Allah Ta'ala biar kamu sihat boleh beribadat. Di samping kamu bekerja. Maknanya akhirnya dia pun fikir, silap sungguh, kenapalah aku dulu molek dah Allah Ta'ala letak aku kadang gitu, tetapi aku pula pilih yang lain. Lalu dia pun lalu membaca istighfar. Maka membaca istighfar, aku bertaubat kepada Allah. Lalu dia beristighfar, minta ampun dengan Allah, dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa yang demikian itu. Disebabkan dosa tak puas hati, tak suka apa yang Allah tetapkan dirinya dahulu, dan kembali kepada Allah Ta'ala. Dia kembali kepada Allah Ta'ala, maka tiba-tiba dia bertaubat kembali pada Allah. Ya Allah, maafkan aku, dulu Engkau tetapkan aku bekerja dapat tu masing-masing, aku nak pesen gini pula, aku mohon padamu keampunan. Bila dia bertaubat, tiba-tiba pintu penjara terbuka, dia keluar. Maknanya dia dibebaskan daripada penjara tadi. Maknanya, maka hendaklah engkau beradab dengan adab ini. Jaga adab ini. Siapa yang bekerja masing-masing, duduk di tempat masing-masing. Maknanya bukan kita belajar hikam ni kena jadi ustaz belaka. Hak jadi pomen suruh jadi ustaz lah. Hak pomen terus pomen. Jadi beki motor jadi motor, kerja kerjaan, yang kerja berniaga teruskan kerja berniaga. Tapi kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, pastikan perniagaan kamu tu tidak halang ibadat. Kemudian terima syukur pada Allah Ta'ala. Tengok, kalau andai kata kerjaan kamu ini mengganggu ibadat, maka kamu mohon pada Allah biar kerja lain, supaya tidak terganggu ibadat. Mana boleh beribadat yang lain. Tetapi kalaulah kata pekerjaan yang kamu ada tak terganggu ibadat, terkekallah dengan pekerjaan tadi, tumpulah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan, maka hendaklah engkau beradab dengan adab ini, wahai orang yang mukmin. Jangan engkau menuntut, yakni minta akan keluar daripada satu pekerjaan. Jangan duk minta-minta keluar daripada pekerjaan. Allah beri kita sederhana, kita minta, ya Allah biar aku kaya, biar aku kaya. Akhir sekali jadi OKB, orang kaya baru. Akhirnya jadi orang sombong. Itu kita tidak mahu. Orang tidak mahu. Maknanya, dan masuk engkau pada yang lain. Nanti Allah Ta'ala bagi, kalau mau minta sangat, maka Allah Ta'ala beri yang lain. Apabila ada barang yang engkau dalamnya itu daripada barang yang muafakat bagi hukum. Kalau kamu bekerja tadi, kerja yang kamu sudah ada, tak terhalang ibadat dan muafakat daripada hukum syarak, tidak bercanggah dengan hukum syarak pekerjaan kamu, maka bahawasanya yang demikian itu apabila ada barang yang engkau dalamnya itu daripada yang muafakat bagi hukum syarak, maka bahawasanya yang demikian itu daripada sejahat-jahat adab serta Allah. Kalau sesuatu yang sudah ada muafakat dengan Allah pekerjaan kamu, tapi kamu minta yang lain lagi,
minta lagi yang lain. Kadang-kadang tak minat, tak sesuai, tak sedap, maknanya kerana nak cari lebih, maka itulah sejahat-jahat adab dengan Allah. Allah dah beri molek dah kita nak cari yang lain. Maka hendaklah sabar, duduk situ dulu, duduk situ. Sembahyang boleh, ibadat boleh. Kalau tak boleh sembahyang, baru cari kerja lain. Baru cari kerja lain. Maka duduklah kamu di situ dulu, hendaklah sabar. Maka jangan engkau menuntut akan keluar dengan nafsunya. Jangan kamu minta-minta mengikut kehendak nafsu kamu nak lebih dan seumpamanya. Maka diberi engkau daripada barang yang engkau tuntut. Nanti Allah Ta'ala beri kepada kamu yang kamu minta dan menegahkan engkau daripada kesenangan di dalamnya. Akhirnya mu tak senang pun, susah. Nak sangat kaya, akhir kali tak habisan. Dengan sibuk dia dengan maknanya di samping sibuk dengan masalah yang bertimpa-timpa. Maka beberapa orang yang meninggalkan sesuatu yang masuk dalam yang lainnya, maka didapatnya kesenangan dan kekayaan, maka dilelahkan ia. Ramai mana dah katanya orang dalam keadaan sederhana nak sangat kaya, minta kaya, Allah Ta'ala beri kaya, akhirnya buat lelah dia. Dia pun dapat lelah, dia pun dapat kesusahan, kesenangan pun tak dapat, masalah pun banyak, ibadat pun hilang. Dan dipolehi kesukaran, akhirnya suka, akhir sekali dia kerana apa? Kerana wujud ikhtiarnya, kerana dia ada pilihan dia sendiri, tak puas hati dengan pilihan Allah, ketetapan Allah. Duduklah kamu di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan. Duduk di tempat yang Allah Ta'ala duduk, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Dan ingat, tetap beribadat. Ketika mana bekerja, tetap ibadat, jangan berpaling daripada Allah. Kerana waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan singkat. Akhir kata kita nak habis dah penutup, akhir kata begini, maksud dia matan yang kita bicara malam ini, kesimpulan akhir, kalau kita dok kaya, jangan kita doa-doa sangat nak kaya. Nanti Allah Ta'ala beri kaya, kita lalai pada Allah Ta'ala. Kalaulah kita tak kaya, kita miskin, tapi miskin kita ini menyebabkan kita tak boleh nak beribadat, menyebabkan kita ini maknanya membawa maksiat. Maknanya bolehlah kita doa pada Allah biar jadi kaya, supaya apa? Supaya selamat kita daripada maksiat, taklah mencuri, maknanya boleh. Jadi kita terima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, moga-moga Allah Ta'ala jadikan antum semua orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada semua para jemaah, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kurang 300 hari. Dan juga di samping itu, banyakkan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan kita mohonlah kepada Allah, banyakkan berdoa agar Allah ampunkan dosa kita, dimasukkan kita di kalangan orang yang soleh, diwafatkan semuanya sekali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sempit rezeki, Engkau luaskan ya Allah. Di antara kami ada yang keluh kesah, Engkau tenangkan ya Allah. Ya antara kami ada yang perniagaannya tidak pernah maju, Engkau majukanlah ya Allah. Di antara kami ada yang hutang banyak, Engkau selesaikanlah hutangnya ya Allah. Di antara kami ada kesempitan, kesusahan, Engkau lepaskan semuanya sekali ya Allah. Ya Allah, ya Allah, antara ramai-ramai kami ini ya Allah, kami mohon di kalangan kami yang mungkin ada yang salah ya Allah, dengan berkat yang saleh ini ya Allah, kamu terimalah permintaan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, insya-Allah salinglah doakan Ustaz doakan kamu semua, dan ingat jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, Ustaz bukan orang alim, Ustaz bukan orang soleh, Ustaz bukanlah orang yang boleh jadi contoh. Moga-moga antum semua bertemu dengan guru mursyid murabi yang dapat memimpin antum pada jalan Allah Ta'ala. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah malam besok, insyaAllah sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.